Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sharifuddin bin Muhammad alias Rosli, bernombor matrik 184419. Hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan tajuk epistemologi dan metodologi Human Economics Barat berbanding ekonomi Islam di bawah subjek EPPE 2413 Analisis Ekonomi Islam. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu Human Economics Barat berbanding dengan ekonomi Islam, adalah lebih baik untuk kita kenal pasti dahulu apa itu epistemologi dan metodologi menurut ekonomi Islam dan juga Barat. Bagi definisi epistemologi, ianya bermaksud teori tentang pengetahuan terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan juga skop sesuatu pengetahuan. Manakala definisi untuk metodologi pula, ianya adalah merupakan sesuatu analisis teori dan juga kaedah sistematik yang digunakan, yang mana ianya terdiri daripada analisis teori dan juga prinsip yang berkaitan dengan bidang pengetahuan, yang mana ianya biasanya merangkumi konsep seperti paradigma, model teori, fasa dan juga teknik kualitatif serta kuantitatif. Dalam epistemologi dan juga metodologi ekonomi Islam dan juga Barat, di sini ada beberapa perkara yang ingin saya bentangkan, yang mana yang pertama, untuk kedua-dua konsep ekonomi ini ianya sangat berbeza, terutamanya dari segi gelagat ejen ekonomi masing-masing. Di Barat, mereka telah pun memperkenalkan suatu pendekatan yang baru dipanggil Human Economics ataupun Homo Economicus, yang mana bertujuan mengimbangi kelemahan-kelemahan mainstream dalam ekonomi mereka, yang mana sebelum ini terlalu menekankan aspek kebendaan semata-mata. Namun, dengan pendekatan baru yang diamalkan oleh Barat, iaitu pendekatan Human Economics ini, wujud persoalan yang timbul di mana adakah pendekatan Human Economics Barat ini sama seperti dengan pendekatan Islamisasi, iaitu dari segi ilmu ekonomi sekular. Pertama sekali kita lihat dari sudut epistemologi. Kalau kita lihat di Barat, mereka ini lebih terarah kepada sistem sekular terhadap sains. Manakala dalam Islam pula, perkara utama yang kita tekankan adalah yang mana ianya berpandukan kepada wahyu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun menurut Barat, mereka mengatakan sistem yang diamalkan oleh Islam ini adalah sesuatu yang tidak saintifik, di mana mereka juga memahami bahawa Islam ini menolak mentah-mentah kaedah saintifik ini. Dan kita dapati ini adalah satu titik pusat perbezaan antara ekonomi Barat yang mengamalkan sistem Homo economics ini berbanding dengan ekonomi Islam yang dijalankan. Sedangkan dalam Islam, kita menerima pelbagai kaedah termasuk kaedah saintifik ini, yang mana ianya bersesuaian dengan perkara-perkara yang dipersoalkan serta bagaimana cara untuk memahami sesuatu perkara. Bila kita lihat dari segi titik pusat perbezaan ini, perkara yang paling ketara dapat dilihat adalah penonjolan wahyu, iaitu sebagai panduan kepada umat Islam dalam menuntut sesuatu ilmu, yang mana ianya merupakan sesuatu asas dalam Islam, yang disokong pula dengan deria dan juga akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di bawah ini ada satu gambar rajah menunjukkan dua paksi, yang mana paksi menegak menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang wujud di dalam muka bumi ini, iaitu sudah semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai transenden di sini. Manakala untuk paksi mendatar pula adalah usaha manusia dalam mencapai sesuatu, di mana dengan mengamalkan kedua-dua paksi ini, ianya memberi gambaran bahawa penerimaan seseorang itu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, Barat juga menggunakan konsep logik yang mana telah digunakan secara meluas pada abad ke-11, iaitu pada era Renaissance. Namun begitu, dari segi perspektif Islam, bukan setakat logik, semua aspek kita ambil kira, iaitu daripada manusia, fizikal, mental dan juga rohani, yang mana ianya mesti disatukan untuk memperolehi
pengetahuan yang sewajarnya dengan merujuk kepada sumber yang lebih tinggi, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagi Barat, ianya dilihat sesuatu yang tidak logik dari pandangan mata mereka sendiri, di mana mereka menganggap ianya seperti hanya berserah kepada Tuhan semata-mata tanpa memberi ataupun menjalankan usaha-usaha untuk mencapai sesuatu perkara. Seterusnya kita kenal pasti sedikit apa itu human economics ataupun dalam bahasa lainnya dipanggil Homo economicus. Ianya terdiri daripada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah ekonomi secara humanistik dan yang kedua adalah penambahbaikan modal utility secara ataupun dijadikan sebagai teras utama dalam ekonomi mereka. Ianya telah dijalankan ataupun telah bermula pada awal tahun 1980-an, di mana matlamat utama mereka adalah meluaskan motif manusia secara khusus dalam menekankan kepada sosialisasi, seterusnya memberi gambaran dimensi baru dalam tingkah laku ekonomi yang mainstream ataupun pada ekonomi di zaman arus perdana, iaitu dari segi identiti, kumpulan rakan sebaya, altruism dan juga sistem timbal balik. Dan yang terakhir sekali adalah di sini mereka bertujuan mengambil kira pandangan dari segi psikologi, sosiologi dan juga antropologi di masyarakat setempat. Salah satu tingkah laku yang ada dalam Homo economicus ini adalah altruism, yang mana perkara pertama yang mereka tekankan dalam konsep ini adalah memaksimumkan utility untuk mendapatkan keuntungan, di mana tahap kepuasan ekonomi tertinggi sekali jika mereka berjaya mendapat keuntungan. Ianya jauh berbeza sekali dengan Islam, di mana kita mendapatkan keuntungan secara sederhana. Yang kedua adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri, yang mana dengan memaksimumkan kepuasan mereka ataupun dengan meningkatkan utility, yang mana ianya diukur secara kuantitatif. Dan of course, dengan kedua-dua perkara ini sudah semestinya menunjukkan mereka ini tidak pernah merasa puas. Jadual ini menunjukkan perbezaan yang utama antara Homo economicus dan juga ekonomi Islam. Kalau kita lihat dalam Homo economicus, ianya bersifat individu, di mana ianya bercanggah dengan ekonomi Islam yang lebih terarah individu dan juga masyarakat. Masyarakat ni bukan setakat keluarga mereka, malah orang-orang lain yang berada di kawasan setempat. Yang seterusnya adalah untuk Homo economicus, ianya bersifat individu, yang mana mereka berorientasikan kepentingan individu semata-mata. Dalam ekonomi Islam pula, ianya menumpukan kepada sosial di kawasan tersebut. Dari segi pasaran, Homo economicus mengamalkan poor market exchange dan ekonomi Islam pula mengamalkan Islam market exchange. Dalam memaksimumkan keuntungan bagi ekonomi Islam, ianya dilihat sangat bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh Barat dalam Homo economicus, di mana kalau kita lihat dalam Islam, bagaimana cara mereka memaksimumkan keuntungan, pertama adalah dengan memenuhi keperluan diri sendiri secara sederhana saja, berbanding dengan Barat yang terlalu menginginkan keuntungan secara maksimum. Kemudian yang kedua adalah dengan memenuhi keperluan keluarga dan juga masyarakat. Seterusnya dengan memperuntukkan kontingensi untuk masa depan. Kontingensi ini adalah peruntukan ataupun dalam bahasa Inggerisnya allocation, sesuatu macam wang dan sebagainya untuk digunakan pada masa akan datang yang tidak diketahui keadaannya bagaimana. Yang terakhir sekali adalah memberikan khidmat sosial, seperti memberi sedekah kepada fakir miskin dan sebagainya, yang mana sudah semestinya ianya adalah sumbangan menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang dapat dibuat atas persoalan-persoalan ini, di sini dapat kita lihat bahawa Barat sudah semestinya mengamalkan kaedah saintifik semata-mata, berbanding dengan Islam yang menerima pelbagai kaedah selagi ianya tidak bercanggah dan berlandaskan dengan Islam serta Al-Quran dan juga As-Sunnah.
Yang kedua, epistemologi barat beranggapan bahawa ilmu dan pengetahuan itu datangnya dari manusia dan bukannya dari Tuhan. Dan ianya sudah semestinya sangat bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh Islam. Di mana dalam Islam, segala-galanya adalah dianalisis bermula daripada asas ekonomi itu sendiri, iaitu daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi itu saja perbincangan saya berkenaan dengan topik ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.